iaitu kenapa tindakan Maybank Singapura tarik balik saman NFC. Sebab apa? Melukakan hati rakyat. Saya baca ini kenyataan dari Rafizi Ramli. Mungkin saudara tahu kenapa Rafizi Ramli yang lebih arif tentang hal ini, sebab memang ketika awal kes pun isu ini telah pun dibawa oleh Rafizi Ramli. Jangan kata saya walaun. Itu kadang-kadang susah ya. Kita nak bercakap kita nakkan pemimpin kita bercakap terus terang. Kita inginkan pemimpin yang berkualiti. Sebab apa? Sebab bila nak jelaskan kepada rakyat di bawah ini, yang kena balun siapa? Yang kena balun, awal-awal kena balun siapa? Orang macam kami lah yang kena balun. Apalah ni, tadi satu orang hamba Allah, dia hantar panjang punya bebel. Saya tu ucapkan terima kasih kepada seorang abang. Dia kata jangan salahkan UMNO dan sebagainya. So saya tak salahkan apa-apa, tapi dalam kes NFC ni saya rasa Rafizi Ramli layak untuk memberi pandangan sebagai seorang accountant dan juga sebagai bekas wakil rakyat ketika itu yang berkaitan dengan kes NFC ni. Ya, jangan syak wasangka pula yang lain-lain ya, yang bukan-bukan ya. Okey. Kita nak kena profesional lah ya, bab inilah. Jangan dia sekarang ni orang ini, sekarang dulu. Saya tak ada. Saya tetap menyatakan ini patut kita belajar sesuatu dari kenyataan ini. Berita melaporkan hari ini bahawa Maybank Singapore Limited ya, anak syarikat Maybank milik institusi pelaburan awam telah menarik balik saman hutang terhadap pengerusi National Feedlot Corporation NFC Datuk Seri Muhammad Saleh Ismail dan dua anaknya, Wan Shahinur Izran dan Wan Izana Fatimah Zabidah. Ini yang kena kita pun jadi pening kepala ni, pasal apa tiba-tiba tarik ni. Nak kena faham betul-betul ni tuan-tuan ya. Kenapa tarik pula ni? Tengok tu. Kemudian okey, kita tengok ya, keputusan Singapura Singapura pula. Ini kita kena faham betul-betul ni, walaupun panjang tapi saya rasa kita kena faham betul-betul ni apa isunya. Kenapa? Saman hutang oleh Maybank Singapura itu bersabit dua pinjaman kondominium mewah di Singapura berjumlah 8 juta ringgit. Saya tuan-tuan masih ingat lagi ya, mungkin sebahagian kita masih ingat bagaimana pengurusi National Feedlot Corporation yang juga adalah suami kepada suami kepada Syahrizad. Syahrizad ketika itu adalah ketua wanita UMNO dan juga menteri ketika itu. Jadi maknanya tuan-tuan, tiba-tiba kenapa saman ditarik? Saman hutang oleh Maybank Singapura itu bersabit dua pinjaman kondominium tadi. Keputusan Maybank Singapura itu juga bermakna bank tersebut tidak boleh mengemukakan saman baru untuk menuntut jumlah hutang yang tidak dibayar. Berat cerita ni tuan-tuan. Keputusan itu memberi makna iaitu tidak boleh mengemukakan saman baru untuk menuntut jumlah hutang yang tidak dibayar. Tak tanyalah balik, ini duit yang mereka dapat ni duit siapa? Ya? Tak boleh tuntut. Bagi mereka yang telah lupa mengenai skandal National Feedlot Corporation NFC, kes ini bermula dalam tahun 2011 dan merupakan salah satu skandal keuangan dana rakyat yang mula-mula saudara Rafizi dedahkan.
Itu pentingnya tu ya. Sejarah ini kena jangan lupa. Ya, 2011. Kes ini 2011. Dalam tahun 2012, saya dan Akmal Nasir, kini ahli Parlimen Johor Bahru, menyamar sebagai pelanggan di restoran mewah milik NFC di Singapura untuk menjejaki kondominium mewah yang dipercayai dibeli menggunakan dana awam. Ini kita kena buat kerja, tuan-tuan. Jadi nak lawan dengan orang jahat, sesuatu lah yang patut kita belajar. Nak lawan dengan orang jahat ni, kena bukan jadi jahat, kena jadi cerdik lebih daripada orang jahat. Bukan jadi jahat, kena cerdik lebih daripada orang jahat. Sebab orang jahat ni, dia jahat, tapi dia gunakan kepintarannya tadi untuk melakukan jenayah. Itu bezanya. Orang cerdik dan baik, dia akan cari jalan bagaimana untuk menangkap si penjenayah, untuk laporkan ke pihak polis ataupun dedahkan ke khalayak ramai. Sebab ini melibatkan wang rakyat. Ini melibatkan kepentingan negara. Sebab itu saya kata tadi, tahniah ya kepada tim Rafizi yang telah pun menyamar. Dan kes NFC menjadi hangat memandangkan sejumlah 250 juta diperuntukkan kepada syarikat milik keluarga Tan Sri Syahrizad Jalil, ketika itu Ketua Wanita UMNO dan Menteri Persekutuan, untuk membina industri ternakan lembu, tetapi berakhir dengan kegagalan. Nampak? Senang aja. Oh, berapa ratus juta? 250 juta. Oh ni ya. Tak boleh, gagal. Oh, tak apalah. Cukup bagus. Menteri UMNO. Bukti siasatan yang mendedahkan pembelian 3 unit kondominium mewah di Singapura boleh dibaca ni, banyak ni di sini. So nanti saya buatkan dalam description ya. Sila rujuk hal-hal tersebut. Keputusan Maybank Singapura untuk tidak meneruskan usaha mendapatkan kembali hutang dari pemilik NFC yang juga keluarga pembesar negara sangatlah tidak sensitif kepada kepayahan rakyat biasa yang menanggung hutang sejak wabak COVID. Ya, kita pun faham bagaimana susahnya rakyat ni nak tanggung kos hidup, nak tanggung macam-macam. Okey. So, rakyat tidak lupa bagaimana sukarnya untuk mendapatkan pelepasan dan kelonggaran dari pihak bank, termasuk Maybank, untuk menguruskan ansuran hutang mereka sepanjang tempoh 2 tahun yang lepas. Tuan-tuan masih ingat ya? Jangan lupa ya, detik-detik susahnya kita. Rakyat ni susah sungguh. Kejadian bunuh diri, hampir hari-hari ada orang bunuh diri kerana hidup. Saya bukan setuju bunuh diri, jangan anggap pula saya setuju pula bunuh diri, bukan. Tetapi itulah keresahan, kesusahan rakyat. Sampai hari-hari ada yang bunuh diri akibat daripada tak boleh tanggung. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Tetapi mudah aja. Oh, bank, oh ini tak ada, tak apa. Jadi kalau begini ya, yang jumlahnya jauh lebih kecil dari hutang NFC kepada Maybank Singapura. Pada masa yang sama, keluarga Tan Sri, dah naik Tan Sri, curi pun Tan Sri, bagus. Pencuri di Malaysia ni tuan-tuan boleh dapat Datuk. Boleh dapat Datuk Seri. Lagi pandai curi, lagi naik atas. Ni Tan Sri lagi ni. Hei, ya Allah. Yang memiliki NFC dan berhutang puluhan juta wang rakyat seolah-olah mendapat layanan istimewa, tidak seperti rakyat kebanyakan. Boleh percaya ke ni tuan-tuan? Nak tanya lah penyokong UMNO, Jekom, wala untut, wala untit. Boleh percaya ke ni? Lagi tinggi, lagi banyak curi, lagi orang cium tangan dekat Malaysia. Lagi dapat hadiah, lagi dapat keistimewaan, lagi dapat Tan Sri. Lepas Tan Sri betul lah. Pencuri dapat anugerah. Ini negara apa? Tak tahulah, saya pun tak faham lah negara ni, negara
negara Afrika. Kan Afrika pun tak ada teruk macam ni lah. Sri Lanka nampak? Sri Lanka dulu jauh mundur dari kita. Rakyat Sri Lanka pun nampak macam mana dia orang buat. Dia orang hendakkan demokrasi dan dia orang ingin melihat bagaimana negaranya selamat daripada penjenayah-penjenayah ni. Negara kita, oh lagi bagus. Banyak curi, lagi bagus. Kita bagi Datuk. Lepas tu Datuk, apa khabar Datuk? Orang pun cerita, Datuk Seri. Tak ada seorang berani pun, ni Datuk, kamu ni pencuri kan? Tak ada siapa berani. Sebab apa? Sebab fulus. Ni kawan kena block saya sekali lagi. Saya tak ada marah siapa-siapa, tapi saya nak tanya lah. Logik lah ni. Pencuri dapat Tun. Pencuri dapat Tan Sri. Pencuri dapat Datuk Seri. Datuk. Apa ni? Negara apa ni? Tak tahulah. Ni balon lah ya. Dalam bulan Januari tahun ini, pemilik NFC memaklumkan kepada mahkamah mereka sedang berunding dengan kerajaan persekutuan untuk menyelesaikan di luar mahkamah saman kerajaan menuntut kembali 250 juta dana yang tertunggak. Pemilik NFC mengutus surat kepada Kamar Peguam Negara agar kes saman kerajaan itu diselesaikan melalui satu kertas cadangan penyelesaian di luar mahkamah. Berita mengenai wujudnya saman Maybank Singapura terhadap salah seorang pemilik NFC iaitu Wan Izana Fatimah Zabidah menimbulkan tanda tanya yang lebih serius. Bagaimana seorang yang berdepan tindakan saman hutang dan ada kemungkinan muflis jika kalah saman hutang yang dibawa bank boleh dilantik menjadi ahli lembaga pengarah sebuah badan penting kerajaan iaitu Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. Saya duduk di situ dulu. Di bawah Kementerian Komunikasi. Pelik tak tuan-tuan? Tak pelik. Di Malaysia ni semua boleh. Boleh land. Lagi pandai tipu, lagi naik atas. Lagi pandai goreng, naik atas. Dia juga adalah pengarah di Talent Corp dan ahli panel pelaburan pertubuhan keselamatan sosial Perkeso. Jadi tuan-tuan, yang jadi JLC, pengurusi JLC atau pengarah sana, pengarah sini ni tuan-tuan. Saya kadang-kadang tak tahulah kan rakyat Malaysia tak buka mata lagi. Cuma tengok macam mana dia orang gunakan segala khazanah-khazanah negara ni begitu mudah dipergunakan, diperkotak-katikkan oleh kelompok-kelompok politikus ni. Mudah tahu dah mencuri sana, mencuri sini. Lantik pula pengarah. Okey, ini panjang sangat ni, tapi sikit lagi. Walaupun kes NFC sudah berlaku lebih sedekat, saya akan terus memantau dan tidak akan teragak-agak mempertimbangkan tindakan undang-undang dan tindakan politik untuk menuntut kembali 250 juta dana rakyat. Jumlah itu boleh membantu petani dan penternak kecil untuk meningkatkan bekalan makanan negara, lebih-lebih lagi ketika rakyat berdepan dengan kenaikan mendadak harga makanan. Rafizi Ramli, Timbalan Presiden. Okey, kita tunggukan tindakan-tindakan yang lebih strategis.